Gila-gila Remaja Part 1. Aku perkenalkan diri aku Cengkeh, bukan nama sebenar, dah berumur 40-an dah. Datang idea nak bercerita ni lepas dengar kisah Delimau kemarin. So, aku sajalah nak gunakan nama Rempah Ratus pula untuk perempuan dan nama sos akan aku gantikan untuk nama lelaki. Aku saja nak bercerita kisah hidup aku yang bermacam ragam ni. Manalah tahu ada yang boleh terhibur, ada yang boleh diambil pengajaran ke, atau ada yang boleh membuka mata. Mungkin aku membesar dalam keluarga yang agak Islami ya. Keluarga aku pernah ikut kumpulan Al-Arkam dulu. Kalau pernah dengar dan ingat lah. Aku tak tahu mereka hanya ikut ataupun memang ahli. Tapi yang aku ingat, aku memang selalu dibawa ke majlis-majlis kumpulan tu. Mereka semua bertudung labuh dan ramai juga yang berpurdah. Golongan lelaki pula semuanya berserban kemas, mata bercelak hitam, tak terkecuali ibu dan bapa aku. Aku sampai sekarang tak pernah tanya adakah mereka ahli kumpulan itu ataupun sekadar ikut sahaja. Sebabnya, bila aku dah makin membesar ni, aku difahamkan yang Abuya ataupun Ustaz Asy'ari Muhammad, ketua kumpulan tu, dikatakan sesat dan akhirnya kerajaan mengharamkan kumpulan itu dan keluarga aku hidup macam biasa. Jiran semua pun bermacam ragam. Seingat aku dalam kampung kami adalah 2 ke 3 keluarga yang macam keluarga aku ni. Tapi sejujurnya, bila dah dewasa ni, aku terfikir alangkah indahnya kalau kumpulan tu masih ada dan berterusan hingga kini. Kerana cara hidup mereka tu sangat mengikut ajaran sebenar Islam. Pergaulan terjaga, cara hidup jauh dari kehidupan biasa orang Malaysia. Aku membesar tanpa TV. Hiburan dulu sememangnya lagu-lagu nasyid. Nasyid tanpa sebarang muzik ya dulu. Yang popular dulu adalah kumpulan Nada Murni. Kalau dengar lagu-lagu mereka sekarang pun sangat mengusik jiwa. Semakin membesar, mungkin disebabkan bapa kesiankan kami yang tak ada hiburan. Asyik menumpang tengok TV kat rumah jiran je. So masuk jugalah akhirnya televisyen di rumah. Hiburan hujung minggu memang kartun je lah yang ditunggu zaman 90-an tu. Bapa aku kerja macam-macam jenis. Dia memang tak ada kerja tetap yang makan gaji. Tapi Alhamdulillah kami semua cukup segalanya. Masuk sekolah rendah, aku mula terdedah dengan pelbagai jenis kenalan. Sebelum tu aku dikelilingi dengan circle seperti keluarga aku saja. Aku tak pernah buat benda bukan-bukan, hatta buka tudung sekalipun jika di luar rumah. Aku ditudungkan sejak kecil lagi dan itu dah jadi kebiasaan dah. Terasa sangat janggal kalau tak bertudung di luar walaupun waktu tu umur aku belum cecah 7 tahun pun lagi. Tapi setelah beberapa lama bersekolah, aku terasa sangat ingin membuka tudung. Sebabnya kawan-kawan aku semua tak bertudung ya. Aku seorang je pakai tudung. Kau rasa tak ke lama-lama tergugat keimanan? Teringin jugalah aku ni kan nak tayang rambut aku yang panjang sampai punggung ni. Zaman 90-an dulu tak macam sekarang. Anak-anak kita ramai yang bertudung sejak tadika lagi. Sekolah anak aku pun aku tak pernah nampak kawan-kawan dia yang pakai baju skirt tu. Zaman aku dulu memang rata-rata pakai baju skirt tu. Baju kurung sekolah adalah seorang dua dan dalam kelas aku seorang je yang pakai tudung. Jadi boleh tak bayangkan perasaan aku yang membuat-buat nak buka tudung tu kan. Tapi aku tak pernah berani soalkan pada ibu dan bapa aku. Aku sendiri tak berani dan sangat-sangat takut dia nak buka. Sebab dari kecil aku dah diajar, dah diterapkan bahawasanya aurat perempuan sekian-sekian. Haram kalau orang lelaki tengok rambut. Padahal masa tu aku baru 7 tahun weh. Anak aku pun awal-awal sekolah memang pergi bertudung. Balik tudung dalam beg dah jadikan buruk dah. Nak dijadikan cerita, entah dari mana datang keberanian aku. Aku pun tak ingat macam mana aku boleh berani buka tudung Aku letak dalam beg. Entah macam manalah agaknya rupa aku waktu tu. Rambut aku panjang tau. Selalunya ibu tocangkan rambut aku. Tiba-tiba masa tu, cikgu panggil aku suruh jadi wakil kelas untuk naik pentas nak jawab soalan kuis. Aku ingat lagi cikgu tanya, mana tudung aku? Mesti cikgu tu perasan aku tak pernah tak bertudung. So aku dah cuak tau. Memang waktu tu aku masih ingat muka aku macam dah tak ada darah, dah punyalah cuak. Agaknya sebab masa pun dah suntuk. Aku masih ingat lagi cikgu tolong sanggulkan rambut aku dan letakkan ribbon merah dekat sanggul. Maknanya mesti waktu tu rambut aku macam mak lampi lah kot. Korang boleh bayang tak macam mana perasaan aku waktu tu? Tak pernah tak bertudung kat luar, tiba-tiba kau naik pentas tanpa tudung. Sejujurnya itu je yang aku ingat. Kejadian lepas tu aku tak ingat dah. Dan aku pun tak pernah tanya dengan ibu dengan bapa aku. Kantoi ke tidak dengan ibu bapa pun aku tak pasti. Yang pasti aku tak pernah buka tudung dekat sekolah lagi selepas kejadian tu. Masuk sekolah menengah, aku tanpa rela dihantar ibu bapa aku ke sekolah berasrama waktu tingkatan 1. Sekolah tu kawasannya seperti perkampungan kumpulan Al-Arkam dulu. Mungkin kumpulan tu tapi bergerak dengan nama baru. Aku tak ingat. Tapi yang aku ingat sekolah tu di Country Home Rawang. Mungkin niat ibu bapa aku nak aku jadi seperti mereka yang sangat Islamik. Aku sebut Islamik ni korang faham mudah lah ya. Jalan hidup Islam yang sebenar. Jalan yang lurus lah kiranya. Aku pendekkan sebut Islamik je lah. Macam ibu bapa sekarang nak anak-anak jadi Islamik, hantar tahfiz lah, pondok lah kan. So sekolah ni lebih kurang lah. Tapi setelah aku masuk sekolah tu kan, aku sebenarnya dikelilingi dengan rakan sebaya yang bermasalah.
Kira macam mak ayah yang dah tak boleh nak kontrol anak, hantar anak diorang kat sekolah tu. So, aku yang sama tengah memberontak ni pun jadi lebih rapat lah dengan yang bermasalah ni. Yelah, waktu dah Jan 6 dah plan dah dengan kawan-kawan nak masuk sekolah dengan sekian-sekian. So, bolehlah terus kawan sampai mati kononnya. Sekali, aku kena campak ke sekolah asrama. Jauh dari kawan-kawan aku. Mana tak aku meroyan kan? Tapi aku macam biasa, aku memberontak dalam jiwa je. Memang tak akan lah kan nak melawan bapak aku. Anak yang taat lah konon. Sebenarnya takut. Demi nak melembutkan hati aku, apa-apa je yang aku minta memang bapak aku tunaikan. Sepanjang di sekolah tu memang tiap-tiap minggu bapak datang tengok ya. Dia bagi duit belanja, bawa bekal makanan, mewah lah kiranya. Aku seronok. Tapi aku tak jadi orang kat situ. Aku selalu ponting kelas. Selalu lari dengan kawan-kawan, melawan ustazah. Macam-macam lagi lah perkara nakal yang aku buat dengan kawan-kawan aku. Tapi yang bestnya pakaian kami masih terjaga dengan jubah, dengan tudung labu. Kami tak pernah keluar dari kawasan sekolah yang besar tu. Korang bayangkanlah dengan berpakaian macam tu, boleh berlegar-legar kat tempat awam, lepas tu gelap-gelap macam syaitan. Manalah asyik tak kena marah dengan pengawas, dengan ustazah. Oh ya, kawasan sekolah aku tu adalah bangunan komersial sebenarnya. 2 atau 3 bangunan milik sekolah. Ada kedai makan, ada kedai baju, ada dobi, ada kedai runcit dan macam-macam lah semua ada kat situ. Semua memang mereka yang jalankan perniagaan tu tak perlu pun nak keluar jauh. Asrama dan kelas juga di bangunan yang sama. Aku dekat sekolah tu tak lama sebab tiba-tiba bapak aku ambil aku bawa balik untuk berhenti sekolah. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa mungkin bapak tahu yang aku ni tak jadi orang seperti yang diharapkan. Rasanya selepas kejadian satu sekolah terganggu waktu hari terpusam yang bapak aku bawa balik kot. Macam sekolah asrama lain-lain yang korang pernah dengar cerita kena rasuk tu lah kan. Benda yang sama jadi dekat sekolah tu. Sangat dahsyat ya, seingat aku. Sangat ramai pelajar yang rasuk serentak. Memang huru-hara waktu tu. Aku yang bernasib baik ni turut membantulah untuk pegang pelajar-pelajar yang kena rasuk tu daripada berlari sana sini macam orang gila kan. Kesian. Dan lepas kejadian tu, macam sekolah tak beroperasi seperti biasa. Dan mungkin sebab itulah kot bapak aku bawa balik terus. Tak pernah dah aku tanya lepas tu. Aku ni memang jenis mengikut je. So memang susah untuk aku nak bertanya kenapa sekian-sekian kat bapak. Aku dah minta je. Minta duit, minta itu, minta ini. Tapi kalau bapak tak bagi, aku takkan tanya kenapa dia tak bagi. Aku tak bersekolah untuk beberapa bulan. Mungkin bapak tengah uruskan agaknya dengan pihak berkaitan. Dan sepanjang tak bersekolah tu, bapak masukkan aku ke kelas tuition. Mungkin juga untuk persediaan aku masuk sekolah balik kan. Yelah, dah berapa bulan dah tak belajar. Maklumlah, tak jadi orang. Akhirnya aku masuk ke sekolah dekat penghujung tahun. Masuk sekolah beberapa minggu, terus peperiksaan akhir tahun. Memang bodoh lah, tak tahu benda kan. Dari kelas kedua, aku terus terjun masuk kelas ke-8. Aku ni, nak kata pandai sangat tu tidak lah. Tapi zaman sekolah rendah, memang aku kelas kedua. Pernah masuk kelas pertama waktu darjah 5. Tapi naik darjah 6, turun ke kelas kedua balik. Aku pun lemas waktu masuk kelas pertama tu sebab semua jenis belajar je sepanjang dalam kelas. Aku memang kerja melepak kelas kedua je lah. Kawan-kawan aku ramai kat situ kan. Aku bukannya jenis yang suka duduk diam ya. By the way, aku ni sebenarnya berperwatakan boyish sikit. Macam tomboy gitulah. Jenis kasar sikit. Sikit je lah. Aku memang lebih selesa berkawan dengan lelaki. Tapi aku ada je kawan perempuan. Kawan-kawan perempuan aku semua ayu macam perempuan Melayu terakhir. Masuk sekolah menengah ni memang aku jumpa semua kawan-kawan sekolah rendah dulu. Tapi itulah, aku dah jauh ke belakang sangat dah kelasnya. Aku rasa aku ni macam spine. Aku mudah terpengaruh dengan orang sekeliling. Kelas belakang kita boleh bayang lah macam mana muridnya semua ya. Sekolah sebab kena sekolah je. Tak ada hati nak belajar pun. Tapi mujur lah, aku masih minat belajar. Nak ditakdirkan tingkatan 2 tu, aku sekelas dengan BFF waktu sekolah rendah dulu. Aku namakan dia Lawang. Lawa orangnya. Budak lelaki memang semualah suka. Tapi dia dah ada boyfriend dah dari sekolah lagi. Yang aku namakan Tiram. Tapi disebabkan aku ni kan boyish dan Lawang tu ayu. So ada yang suka bergurau cakap kami ni couple. So kalau jadi apa-apa dekat Lawang, kawan-kawan akan sibuk panggil aku cakap awek aku kena kacau. Awek aku kena itu ini. Tapi aku relax je. Aku faham orang bergurau. Lawang dah ada Tiram kot. Jadi benda tu tak jadi isu pun dekat kami. Aku rasa mungkin sebab ada Lawang jugalah. Aku masih ada minat nak belajar. Lawang rajin. Memang suka belajar walaupun dia dekat kelas belakang. Yang Tiram pula lagi belakang kelasnya. Saja je nak bagi tahu. So aku ada kawan lah. Kalau tak, mau aku jadi budak nakal macam tingkatan 1 dulu duduk merayap ke sana kemari. Memang tak reti duduk diam lah ceritanya aku ni. Tingkatan 2 pula, aku ada banyak sangat memori. Memori gila. Bergaduh dengan budak lelaki, melawan cikgu sampai nak dipukulnya aku dengan kasut dia. Kesnya sebab aku ni nak hilangkan ngantuk dia ngajar sejarah. Aku pergi borak-borak lah. Marah betul dia. Dia baling pemadam, aku elak. Dia datang dekat aku cabut kasut, aku tepis pakai tangan. Agaknya dia pun dah hilang sabar dengan aku kot. Dia istighfar sambil membebil marah aku. Minta maaf cikgu, dah arwah dah cikgu tu. Aku sempat minta maaf dulu. Dia siap label aku budak cantik tapi tak reti duduk diam. Cantik ke? Entahlah. Biasa kalau kita tengok drama Melayu, tomboy selalunya cantik kan?